Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya moderator anda untuk sesi kedua pada kali ini. Nama saya Muhammad Nur Hafizami bin Idris daripada Seksyen Pemeriksaan Sekretari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Topik kita akan bawa pada hari ini adalah perkaitan OSHA Pindaan 2022 dan perkaitannya dengan SDG, EDG, NIMP 2030, OSHMP 2025 serta Future Jobs. Bersama saya, tetamu pada hari ini adalah Engineer Teknologis Ahmad Hafizul Haq bin Abdul Razak dari selaku Ketua Seksyen Pemeriksaan Sekretari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Beliau telah berpengalaman selama 17 tahun ya, Cik Haq? 17 tahun di dalam bidang pemeriksaan jentera dan juga selain itu beliau juga merupakan salah seorang yang banyak memberi komitmen dan juga memberi input kepada pihak industri berkaitan keselamatan kejuruteraan. Tanpa kita memuas lagi, izinkan saya memberi ruang kepada Encik Haq untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan, Encik Haq. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kita bukannya ikut skrip tapi kita cuba kenalkan dirilah. Betul. Bak kata Jalaluddin Hassan kan, tidaklah saya untuk mengenalkan diri. Kan? Betul. Mengenalkan diri untuk mengenalkan diri. So ini pengalaman saya lah 17 tahun, 18 tahun atau 18 bersama JKKP atau DOSH. Ramai tak kenal JKKP tu apa. Tu Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ni dia lebih kepada untuk buat pemeriksaan yang selamat bagi jentera-jentera. Kalau tuan-tuan tengok dalam berita-berita tower crane jatuh, lift jatuh, eskalator sangkut kan, kat tempat-tempat pusat membeli belah, tuan-tuan tahu itulah kami. Tapi bukan kami yang menjaga atau menyenggara, jangan salah faham. Kami memberi lesen dan memastikan orang yang jaga tu lebih selamat lah. Betul. Orang kompeten. Dulu panggil orang wakil, sekarang orang kompeten. Okay, so diri saya ni sebenarnya dah 18 tahun berkhidmat bersama DOSH, JKKP. Dan saya juga dilantik sebagai technical work group bagi MBOT di bawah bidang manufacturing dan industrial. Dia punya akronim yang pendek dia ME lah. Kalau boleh Google dekat MBOT tu feel dia, bidang-bidang dia ada banyak. So salah satunya ME lah. So macam kami tu menggerakkan teknologis ni supaya lebih dikenali lah. So yang keduanya, saya juga dilantik sebagai chairman untuk Safety Engineering Institute Group di dalam MySet. So MySet ni satu badan NGO yang mana dia dapat authorized training provider ITP bagi BAM dan juga MBOT. So dia salah satu inilah badan yang banyak membantu engineer dan juga teknologi bersama juga technician. Dia banyak upgrade orang, membantu orang. Menaikkan nilai tambah kepada orang-orang yang cuba untuk mendapatkan credential dan mendapatkan kemajuan diri lah. Kami ni bukannya untuk flabbergasted untuk bagi tunjuk orang kata kami buat ni, tak. Kami bukan macam tu. Itu mindset lah tu. In terms of that, saya pada tu juga saya juga dilantik sebagai salah komiti untuk membuat standard pemeriksaan boiler, operasi dan menyenggara boiler, dandang lah. Kalau tu dandang, siapa yang tak tahu ni boleh Google lah. Sekarang cuma fingertip je, Google dandang atau boiler lah. Okay, seterusnya saya juga dilantik salah seorang untuk dalam DOSH sendiri sebagai ahli panel dan juga panel temuduga untuk steam engineer dan juga boilerman, dan juga sebagai salah seorang ahli jawatankuasa membuat garis panduan dandang, pemeriksaan dandang. Itu sedikit tentang saya. Oh, tu bukan sedikit, banyak ni. Banyak sebenarnya kita dapat tengok ni. Okey tuan, kita beralih kepada topik kita lah hari ni. Jadi difahamkan kita nak mencari perkaitan antara pindaan OSHA ni dengan SDG tuan. Saya juga difahamkan melalui pembacaan yang saya buat, terdapat pelbagai elemen yang terdapat dalam SDG ni. Jadi minta tuan huraikan secara ringkas pun boleh mengenai apa elemen yang terdapat dalam SDG ni serta perkaitannya dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tuan. Okay, baik. Soalan yang bagus. The idea dapat untuk perkaitan OSHA ni memang direka bentuk oleh jabatan ni supaya suit atau memasuki inline dengan perjalanan SDG, ESG dan juga NIP.
So kita tengok tahun lepas bulan 9 dilancarkan National Industrial Malaysian Plan NIP 2030 yang mana menerangkan tentang kata apa, Sektor pembuatan ni. sektor pembuatan, yang sektor-sektor yang baru macam AI, IoT dimasukkan. Okay. So untuk tu OSHA ni untuk cover majikan, kepada pekerja kan. So dalam ratifikasi ILO C155 tu menerangkan hak pekerja. So hak pekerja ni apa benda? Kalau kita tengok hak pekerja ni, kalau tu tempat tu bahaya, inevitable danger, dia boleh elak, boleh kata kat majikan ni tak boleh ni aku kerja ni, bahaya ni. Kan, boleh Ada jatuh. tindakan tak tuan kalau macam dia kata dia nak keluarkan diri daripada tempat yang bahaya? Tak ada, patutnya tak ada. Kalau tindakan diskriminasi, kita boleh charge. Jabatan boleh charge kepada majikan, dia menyuruh orang tu pergi tempat yang bahaya. Contohnya, ada jerung dalam laut, kau suruh lompat juga. Tak boleh lah. Tak boleh tu. Ada jerung kan. Tak lain lah kau nak campak orang tu masuk kandang buaya, tu lain cerita. Kalau dia betul-betul, orang kata tak berapa betul nak campak je lah kan. Okay, so apa berkaitan dia kalau kita tengok SDG ni, Sustainable Development Goal ada 17. 17. Daripada 17 tu 12 memang mengena dengan OSHA. Daripada Baik. OSHA tu pula ada kena mengena dengan NIMP. So daripada NIMP tu ada kena mengena dengan OSHMP 2025. Oh, semua berkait ni tuan semua. Semua berkait. So perkaitan ni bagus lah untuk memajukan, kalau kita tengok, memajukan kadar pengeluaran negara KDNK. Betul. Untuk menaikkan taraf hidup. Betul. Semuanya kena. So OSHA ni dia akan cover keselamatan kesihatan kepada orang-orang yang bekerja. Dia termasuklah majikan. Okey. Rasa ni sesi pertama dah diterangkan lah pasal benda ni. Betul. Apa perkaitan, apa GIS OSHA yang dia punya essence spirit dia untuk dalam yang dimasukkan dalam OSHA yang baru ni. Dia kan OSHA baru. Dia OSHA yang lama, cuma dia pindaan untuk memasukkan harta kilang jentera dalam tu. Dibolehkan daripada enabler. Okey. Daripada 12 tu salah satunya kita tengok SDG 3, good health and well-being. Betul. Okay, good health ni kita kesihatan lah. Kesihatan yang baik, well-being, kesejahteraan kita masa bekerja. Ini untuk bukan hanya bekerja, untuk di rumah. Ini dia punya development goal. Kalau kita tengok pula dalam NIP perkaitan dia implement growth NIP goals and target ni, dia menceritakan employment ni diperlukan skill worker. Kemahiran skill dengan knowledge semua. Kita bayangkan lah, kita ambil dia kerja, kita train dia bertahun-tahun jadi expert kan. Ada IRTS, ada Datuk Seri semua kan. Dia terror semua. Kau kat belakang tu tengok FSC semua, AMEM penuh lah. Kau tengok title lagi panjang dia nama dia. Okay. So bila nak develop orang-orang macam ni, dia memerlukan apa? Masa, latihan, memerlukan kewangan yang kukuh. Banyaklah kita invest kat dia. So untuk give back benda ni, kita train ni, kita tak nak kehilangan dia. Contohnya kalau jadi accident, kita hilang. Kita nak train balik orang yang sama, mentality yang sama, knowledge yang sama, akan jadi mahal. Makan modal. So OSHA ni, dia menceritakan, dia punya spirit, dia memasukkan tentang kata PTD, Prevention through Design. Maksudnya awal-awal masa di design tu, dia kena masukkan benda-benda, elemen-elemen safety dan keselamatan. Dipampaikan dalam atas, diterangkan kena ada file keselamatan masa nak start awal-awal. Contohnya kalau nak start buat bangunan kan, awal-awal tu klien, principal tu macam ni yang keluarkan duit lah. Okey, aku nak buat bangunan ni, contohnya nak buat bangunan pencakar langit, dia awal-awal tu dah cerita lah pasal ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam pesanan Perdana Menteri, dia cakap BIMS perlu diguna pakai untuk semua pembangunan lah, termasuklah jabatan kerajaan. So BIMS ni satu software, boleh tengok dah macam mana nak pasang piping, so boleh fokus maintenance macam mana. So dia akan kurangkan kos-kos pembaikan masa akan datang. Maknanya dari segi preventif tu dah, kita daripada awal lagi kita dah mula dah. Yes. Lepas tu kalau kita tengok OSHMP pula perkaitan dia, kita revert balik, kita recap balik. SDG 3, good health and well-being. Lepas tu pasal target skill worker, high income, semua dalam NIAP. OSHMP 2025 diceritakan strategi nombor 2. Strategi nombor 2 dia reinforcing self-regulation. So self-regulation ni OSHA punya spirit. Betul. Sendiri punya buat risiko, sendiri punya tanggung. Bukan ikut suka sendiri, memang ada penilaian punya sendiri lah. SOP prosedur-prosedur perlu diikuti. Okay. Selain tu, kita tengok SDG nombor 6, kan dia cerita pasal clean water and sanitation. So kalau kita tengok dalam NIP 2030, mission nombor 3, push for net zero. So maksudnya dia nak benda tu sustain. Maksudnya ada clean power semualah. Itu clean power tu kita cerita lain lah, sebab itu dalam SDG 7. Kita ceritakan sekaligus. So dalam affordable clean energy, SDG 7 ni, perkaitan dia kalau untuk OSHMP, dua goals ni,
Yang pertama adalah pasal benda yang sama lah, promoting education dengan research. So duk cerita pasal research macam mana. Contoh je lah, kita perlukan air bersih. Nak minum kan, air bersih. Takkan minum air kotor. Mesti ada sanitation plan. Kalau IWK tu ada. So sustainability tu, air tu bersih, kita tak ada kena penyakit. Kan? Disease macam typhoid ke, taun ke, benda-benda tu. Cholera. Benda-benda macam tu lah. So benda-benda ni kita tengok dia punya hala tuju dia adalah untuk kebaikan kepada manusia sejagat dan juga masyarakat kat Malaysia lah. Daripada bila kita cerita pasal NIAP ni, dia akan fokus kepada AI dan IoT. Kira IR 4.0 lah, revolusi industri. Dalam NIAP juga dia ceritakan dia akan bangunkan 3,000 smart factory SME. So kita tengok SME dalam strategi dalam strategi 5 dia menerangkan pasal enhancing SME OSH compliance. So bila ada smart factory, dia akan kena dengan strategi tu. Selain pada kita cerita pasal AI, IR 4.0, IoT, ada dalam strategi 6, enhancing OSH technology. So macam-macam. Contohnya, saya ni dalam background tu pemeriksaan jentera. Kalau kita nak masuk yang besar-besar macam boiler yang besar-besar ni, kita memerlukan access. Kita kena follow confined space punya requirement, dia punya guideline semua, SCOP, industry code practice. Bila makin sukar nak masuk, kita nak buat staging tinggi-tinggi kan, kita gunakan drone. Drone sekarang ni yang kat market yang paling power lah orang duk pakai kan, panggil Helios 3. Bukan nak kata promote, bukan promote. Kata itu yang paling bagus kat market, bukan promote. Sebab dia orang tak bayar pun kita punya session ni kan. Bukan promote. Okay, selain pada tu, yang paling best kan dalam SDG ni, decent work and economic growth. Kita refer balik yang atas-atas tadi tu, decent work kita kerja senang. Bukan kerja senang lah, maksudnya kita datang kerja senang hati. Memudahkan kerja. Kita memudahkan kerja memudahkan kita. Kita datang smart, happy, datang balik kepada strategi 3. Dikata pasal enhancing, empowering occupational health. Occupational health ni besar. Dia bukan hanya pada penyakit kerjaan, bukannya pasal chemical, tapi juga ada mental tau. Kalau kita datang kerja mental happy, macam orang datang sini semua happy, kita boleh cakap semua happy. Kalau datang sini semua tak puas, tak ada hati nak datang, memang takkan nak buat kerja, tak ada bercakap. Macam tuan moderator pun tak boleh nak cakap. Berapa kali sangkut kan, tapi kita cuba lah kan. Jadi sebab bila kita datang kerja tu happy, orang kata senang. Orang kata urusan pun mudah. Kalau kita tak datang tak happy, tak suka, jadi macam tak seronok nak kerja. So tu mudah dapat orang kata accident lah, kemalangan. Betul. Saya setuju dengan statement tu. Sebab kita datang happy, kita buat kerja sesuatu, kita minat tau. Bila kita minat, kita akan bagi for sure lah 110% punya komitmen. Kalau datang terpaksa kan, macam tuan-tuan yang datang kontraktor buat ni terpaksa, tak jadi hebat je ni kan. Boleh take 5, take 2 kan. Okay, take 1, tak ada kan. Serius, kata rehearsal. Asyik rehearsal sampai habis tak habis rehearsal. Tu maksudnya datang sini, mental dia seronok datang. Dia seronok kerja ni. Kita pun datang sini, kita seronok kerja ni. Sebab dalam OSHA ni, dia amanah yang besar tau, untuk menjaga keselamatan orang lain. Orang tak pandang kita macam ni unsung hero lah kan. Kata okay, DOSH buat apa, lift jatuh, kena faham kat sini, kita hanya governing. Yang maintain tuan-tuan sendiri, majikan dengan orang kompeten, itu FIMA yang jaga tu. Kita hanya memantau. Betul. Kau buat kerja ke tak? Adakah kau maintain? Kita boleh penalize atau dakwa dia di bawah peraturan-peraturan yang tentu. Okay, kalau kita tengok decent work and academic growth ni, bila orang datang happy semua kan, bila happy, confirm lah akan naik. So kita tak nak loss yang tadi good health and well-being tu, pasal skill worker tu. Kita tak nak loss orang yang terror pandai, cerdik pandai, panggil think tank ni, kita tak nak hilang. Kalau kita nak train balik, ada susah. So bila ada je benda tu, economic growth akan jadi. Contohnya kita dapat masuk billion investment daripada luar negara pasal data center, pasal CCAS, carbon capture utility storage yang akan naikkan dekat Sarawak kan? Dan juga dekat tempat-tempat yang ada penapisan petroleum semua. So kalau kita tengok perspektif yang lain untuk SDG, iaitu SDG 11, dia ceritakan pasal sustainable cities and communities. Dalam ni city ni akan masukkan AI, IoT, semua dah tahulah apa peranan-peranan CCTV nak detect orang bawa laju tak pakai seatbelt. Ni semuanya bukan untuk mengongkong, tapi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan. Okay, selain pada tu, kita tengok dekat nombor 12 SDG tu, dia cerita pasal responsible consumption and production.
Apa ni maksud dia? Semua tak faham. Responsible Construction Production. Maksudnya, bila kita tengok NIAP 2030, dia cerita pasal supply chain. So, target supply chain ni maksudnya domestik. Okey, contoh kita ambil contoh lah, power plant dia besar. Betul. Dia buat boiler, ada part-part kecil tu. Part-part kecil tu vendor-vendor tempatan yang buat. Maksudnya tempatan macam skru ke, dia buat fin ke apa, dia boleh supply. Maksudnya tak perlu import. So daripada ni juga, program-program ni dia boleh export. Barang dia keluar. So dia akan jadi besar lah. Kat situ akan berkait pula dengan SDG nombor 8, economic growth. Kat sini yang penting kau saja. Maksudnya, apa yang waste yang dipakai tu boleh diguna balik. Boleh guna balik. So sustainable, dia pusing takkan habis. Okay. Saya terlepas tadi pasal affordable and clean energy, SDG nombor 6. Dia cerita pasal kita akan pergi ke requirement ikut SDG lah untuk clean energy. Itu push for net zero untuk NAP. Dalam HMP ada cerita pasal benda ni, yang SDG nombor pasal promoting education or semua clean energy. So kita pun perlu ada satu perkiraan untuk risk assessment supaya selamat. Contohnya macam clean energy yang kita tahu sekarang lah solar. Betul. Solar sekarang kita nak buat atas darat takut kacau farming, agriculture. So kita buat atas air. Terapung. Banyak dah buat investment macam tu. Even dalam ini bukan nak promote ke apa, TMB Lab pun ada buat dia punya research pasal benda ni. Dah lama lah dia buat dah. Cuma nak diketengahkan. So sekarang ni Alhamdulillah lah boleh jalan lah. Bukan apa, ni untuk kesejahteraan dan sejagat untuk masyarakat Malaysia lah. Okay, saya pada SDG 13 kita tengok climate action ni perubahan banyak dunia ni. Betul. Suhu naik, aircon banyak. So banyak yang cerita pasal untuk mengurangkan suhu kena tanam pokok banyak. Kalau kita tengok dekat Mexico City, kan, Mexico City bandar-bandar dia dah tanam pokok-pokok banyak. Dia akan kurangkan lebih kurang dalam 4 darjah Celsius ke bawah. Dia kurangkan panas. Betul sekarang ni kita go green. Betul. So kita tengok dalam SDG 14 cerita pasal life below water. Walaupun DOSH tak cover dekat laut, tapi atas darat kita cover. Betul. Contohnya tasik ke sungai kita cover ni anda OSHA. Tapi kalau atas laut tu ada ordinan kapal. Itu yang mana exclusion. Exclusion ni tak termasuk. Okay. Itu life on land ni of course lah. Kalau kita tengok sekarang ni, apa NIP 2030 target, dia nak action plan 1.13, dia nak bawa daripada basic punya chemical, yang specialty chemical ni kepada agrochemical. Maksudnya kita nak bagi membangunkan cara penanaman. Contohnya padi dulu setahun sekali jadi 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Sekarang macam durian Musang King dah. Kita musim tak ada musim dah. Ada je. Kan? So itu life on land. So nombor SDG 16 berkaitan dia peace, justice and strong institution. Maksudnya strong institution yang mana kementerian-kementerian yang berkaitan untuk memajukan Malaysia. Contohnya macam JOSH, KSM untuk jaga jabatan buruh lah. PKSO, JKKP semualah. So kena ada collaboration yang mampan, barulah kita dapat menaikkan economic growth yang tadi tu. Okay. Seterusnya pada SDG 17 ni, partnership for the goal. Bukan hanya JKKP je untuk push untuk OSHA ni, tapi semua kena main peranan. Semua pihak. Semua kementerian, semua pihak termasuklah tripartite dia panggilnya, antara industri, government dan juga accreditation university. Kalau kita tengok report NIAP 2030, dulu kita invest banyak tau dekat accreditation ni supaya buat research, tapi dia tak kena dengan industri tau. Dia tak ada applied. So apa yang industri bagi applied ni research. So daripada tu dia boleh membangunkan dari segi sektor pekerjaan, lepas tu daripada sektor macam-macam sektor yang mana boleh menaikkan tahap kewangan satu institusi keluarga tu lah. Lebih kurang macam tu. Baik, secara dasar kita dapat kata daripada 17 je tuan. 17 elemen ni yang berkait dengan HMP adalah 11, betul tuan? 12. 12. Jadi tuan, macam yang tuan cakap ni, banyak sebenarnya yang saya dengar pasal NIMP 2030 ni. Jadi macam mana berdasarkan NIMP 2030 ni, macam mana kita nak kaitkan peranan OSHA ni dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan, serta apa sektor industri yang sektor pembuatan yang terlibat dalam NIMP ni tuan? Okay. Dalam NIP banyak cerita benda-benda yang baru tau. Sektor-sektor yang baru macam aerospace dan agriculture, pasal chemical, pasal semiconductor. Mana banyak orang cerdik pandai kita lah. Okay. Dia duduk pasal buat research pasal graphene. Graphene ni akan menggantikan semiconductor yang pakai silikon.
Itu restrict kat situ. So apa kaitan dengan OSHA? So benda-benda baru ni dia ada mitigation plan, risk assessment untuk menjauhkan daripada kita kena hazard atau risk daripada bahan tersebut. Betul. But dia sendiri yang buat restrikan tu, research dia kena tahulah apa bahaya-bahaya dia supaya dapat protect dia lah. Betul. Okay. So daripada tu juga kita tengok dalam soalan tuan tanya tadi, untuk OSHA adalah sektor NIP ni. Okay, dalam NIP ni dia banyak cerita pasal AI IoT. AI IoT semua benda-benda yang akan untuk forthgoing lah. Merevolusikan industri. Sebab tu dalam satu plan dia cerita pasal merevolusikan 3,000 SME factory jadi smart factory. Maksudnya akan totally automated lah. So orang kerja tu kan benda ni akan di export. So balik kepada NIP juga, dia akan buat sustainable punya plan tu domestik. So akan naik membangun lah. Ya, jadi matlamat akhirnya lah untuk membangunkan SME kita juga tuan. Ya ke? Baik tuan, seterusnya kita beralih kepada OSHMP ni tuan. OSHMP ni berdasarkan SDG 12 elemen yang tuan sebutkan tadi tu, macam mana kita nak kaitkan pula dengan OSHMP 2025 ni? Macam kita tahu OSHMP 2025 ni satu polisi yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan sendiri. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan OSHMP ni sendiri dalam 12 elemen tu? Rasa saya dah terangkan tadi saya detail strategi apa yang kena dengan SDG ni. Contohnya macam kita tengok SDG OSHMP pasal enhancing strategi dia, enhancing OSH technology. So OSH technology ni besar. Macam saya cerita tadi, nak masuk boleh susah access, kita pakai drone kan. Lepas tu kalau kita even sekarang ni kita pun macam ni lah kan. Kita internet of thing, kita pakai teknologi, kita podcasting. Podcaster, bukannya kita nak macam famous macam keluar sekejap, tak lah, dia pun bukan iklan, dia cakap je. Okay tuan, soalan seterusnya, macam kita tahu zaman sekarang ni zaman yang susah untuk graduan dan pencari pekerjaan dapatkan pekerjaan yang lebih better lah sekali. Jadi berdasarkan pengetahuan tuan ni, apa jenis pekerjaan berkaitan keselamatan dan kesihatan yang dijangka mendapat permintaan tinggi pada masa hadapan ni tuan? Oh, soalan yang baik dan bagus. Sebab kalau kita membaca lah kan, kita ni kurang membaca sekarang ni, banyak tengok TikTok dan Instagram. Tapi kita membaca, kita tengok dalam World Economic Forum dia panggil future jobs. So kerja-kerja masa depan. Daripada tu juga kita kena tengok dalam LinkedIn kan, dia akan diceritakan banyak source pada LinkedIn lah, banyak yang iklankan pekerjaan-pekerjaan kan. Betul. Kat situ 25% akan naik kan, pekerjaan jenis sustainability specialist dan juga safety engineering. So benda-benda ni akan naik masa depan. So apa-apa yang nak diambil untuk pelajar-pelajar nak ambil lah kan. Bukan cadangan saya, tapi saya mulai pembacaan pandangan peribadi lah. Kena ambil background yang agak stringent lah, besar lah. Macam engineering, banyak engineering lah untuk jadi sustainable specialist. Okay, kalau boleh Google sustainable specialist ni lebih kepada environment dan juga pada financial. Tapi jangan kena ingat juga di bawah OSHA dia akan cover pasal safety. Elemen-elemen ni kena ada. So sustainable specialist, lepas tu ada risk management punya manager, dan juga banyak yang belakang bawah-bawah tu engineering. Sebab kita kena refer balik pasal PTD tadi, prevention to design. Kalau kita tengok peraturan OSHA ni dia keluarkan sekarang adalah CDM atau OSHIM lah yang keluar baru ni. Apa-apa pembangunan, nak buat bangunan ke, awal-awal tu dah kena masukkan elemen safety, keselamatan dan kesihatan. Macam tu tuan. Okey. Ni jenis-jenis pekerjaan tuan sebutkan ni, kalau kita tengok kebanyakan berkaitan engineering, manager, maknanya dia perlukan satu set skill yang tersendiri tuan. Jadi apa jenis-jenis skill set yang perlu ada, orang kata, untuk menambah baik kita punya peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik? Okey. Soalan ni subjektif. Nak jawab pun kita pun jadi subjektif. Betul. Okay, so jawapan subjektif ada 6 kemahiran yang perlu ada zaman ni untuk jadi well-care, service well-being, sustainability specialist, risk management. Kalau Google risk management manager ni lebih kepada financial, tapi kena ingat financial ni kita kena balik kepada PTD tu, dia berkait. Awal-awal kena invest banyak, apa pro and cons dia, apa kaitan dia dengan safety and apa kerja, itu kena ambil tahu. So apa kemahiran, 6 kemahiran. Yang pertama adalah cognitive skill. Okay, yang keduanya adalah technology skill. Orang tak reti pakai komputer sekarang ni memang ketinggalan lah. Kita tak nak jadi Nokia, kita tak nak berubah, kita kena berubah.
Ikut peredaran semasa. Ikut peredaran semasa. Jangan kita pun try buat ikut peredaran semasa, dan apa yang sekarang ni orang suka tengok, kita cuba cut. Apa-apa promosi-promosi kita pakai TikTok, pakai Instagram. Untuk Facebook pun dah macam agak slow sikit lah untuk zaman-zaman berumur. Orang panggil baby boomers punya zaman lah kan. TikTokers sekarang banyak TikTokers, Instagramers kan. Betul. Okay, kita ambil cut sikit. Macam session kita kata kita akan promotekan benda ni bukan untuk sama jugalah untuk mempromosikan jabatan, dia akan mempromosikan keselamatan kesihatan pekerjaan untuk semua tempat kerja, kecuali 3 yang bukan termasuk di bawah OSHA tu lah. Okay, betul. Ada engagement skill. Maksudnya engagement skill sekarang ni kurang banyak tau. Sebab apa? Orang dulu, kita ni kena ingat, kita ni manusia social being tau. Social being ni kita berinteraksi dengan orang, bercakap, bukan duduk seorang. Tapi sekarang ni kita tengok zaman-zaman milenial ni, orang suka tengok handphone, berinteraksi dengan handphone kan. Cakap group, okay, WhatsApp group hantar, okay, good, semua good, taruh tangan gini kan. Itu engagement skill tu kena ada. Ini salah satu yang jadi future jobs ni lah. Okay, yang keempat ni physical ability. Maksudnya sihat lah. Sihat, bukannya six pack lah, bukan pergi satu gym, dia sihat lah, dia boleh fit. Dia fit, maksudnya boleh travelling, macam-macam lah, boleh buat kerja-kerja ni lah. Okay, seterusnya management skill. Bukan hanya pasal teknikal dia tahu, tapi management tahu. So sekarang ni banyak kita tengok talk dia cerita pasal leadership, bukan cerita pasal bullshit. Okay, leadership. Leadership ni kena ada empathy, ada benda-benda yang elemen-elemen yang kecil-kecil kan. Maksudnya dia macam ni, dia jadi leader ni, dia ada satu organisasi kan, kita tahu bukan autokrati ni dia akan jadi leader. Okay, dia sebagai, memang dia jadi CEO ke, memang CEO, memang dia punya ni, tapi ada orang dekat bawah kan, yang bawah, level bawah pun dia akan jadi leader. Sebab leader ni dia trust each other tau. Betul. I trust you, you trust me, you got my back, I got your back. In the terms of yang good way lah, bukan betul, yang jahat lah. Okay, ada benda-benda tu jadi leader. Leader ni orang yang nak sanggup follow dia. Bukannya leader sebab autokratik, aku bos, kau kena follow, bukan. Leader ni jadi macam skill macam tu. Itu yang perlu ada management skill ni, yang sekarang ni orang tengok. Okay, yang keenam ni ada self-efficacy, working with others and ethics. Maksudnya dia team player. Bukannya sembrono jalan seorang. Tapi bab kata pepatah orang dulu, kau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kau nak jalan jauh, jalan ramai-ramai. Ramai-ramai. Okey. Baiklah, saya rasa kita telah sampai ke penghujung sesi kita. Saya akan seperti mana yang Tuan Hak beritahu tadi, dalam era kita sekarang ni kita perlukanlah 6 set skill lah untuk kita menonjolkan diri lebih baik daripada orang yang lain. Baik, sekian sahaja daripada kami untuk sesi kali ini. Diharapkan pihak tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil info serta panduan daripada perbincangan kami sebentar tadi. Sekian sahaja daripada saya, moderator anda dan juga Tuan Hak. Ada apa-apa lagi Tuan Hak nak sampaikan? Tak ada ke? Pesanan ke apa-apa? Pesanan penaja. Pesanan penaja. Pesanan saya yang pertama, kalau yang Muslim tu jangan tinggal solat. Betul. Sebab yang beri apa-apa hidayah semua pada Allah. Lepas tu jadikan kita tak pandai. Kena ingat, kita tak pandai, Allah memudahkan kerja kita supaya kita nampak pandai. Kita tak pandai, Allah memudahkan. Itu saja. Baik, sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.